بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ود كثير من أهل الكتاب, banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, suka law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Hasadan min 'indi anfusihim, kerana dengki yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu wasfahu, oleh itu maafkanlah, biarkanlah oleh kamu akan mereka, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah datang ke perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas setiap sesuatu. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dedahkan satu hakikat yang ada pada ahli kitab ini. Mereka ini dalam sejarah agama mereka berbagai-bagai telah dinyatakan sebelum ini semuanya tak kena. Yang kenanya hanya mereka saja, keturunan mereka, agama mereka saja. Sedangkan dengan agamanya pun sendiri pun tak betul. Quran pun menyatakan lima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kamu bunuh nabi kalau kamu betul dengan agama? Dalam ayat ini menyatakan mereka ini sebenarnya tidak senang duduk. Mereka bercita-cita supaya supaya orang mukmin, orang beriman ini menjadi murtad. Wadda yawaddu maknanya suka. Mawaddah kasih. Wadda kasirun, suka sangatlah ramai orang ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasara. Lain-lain daripada ini tidak Yahudi, tidak ahli kitab. Ahli kitab ini suka sangat kalaulah mereka ini berjaya memurtadkan kamu. Mereka ini tidak suka mana mereka orang Islam, orang beriman masuk Yahudi, masuk Nasara. Bukan matlamat mereka. Matlamat mereka ialah umat ini menjadi murtad. Mereka gunakan seberapa yang mungkin supaya orang yang beriman ini menjadi murtad. Mengapa hasadan? Kerana dengki, kerana hati buruk mereka. Mengapa mereka dengki? Kalau begitu, mengapa tidak boleh kita terima konsep hidup bersama, sama-sama bekerja untuk agama masing-masing? Mengapa mereka ingin kacau? Kacau kerana penyakit buruk yang ada pada mereka, dan kerana mereka sudah yakin bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan satu agama ciptaan. Tidak, ini agama yang datang daripada langit. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam kitab masing-masing. Kitab Taurat, kitab Injil, ada nabi selepas daripada Nabi Isa, selepas daripada agama Kristian, Nasara, akan ada lagi kebangkitan Nabi iaitu Nabi Muhammad. Mereka yakin bahawa ini Nabi, yakin, tetapi mereka sudah terlanjur jalan. Waktu patutnya mereka beriman tapi tak beriman. Waktu mereka nyatakan kebenaran Nabi Muhammad, mereka mengaku tapi mereka tidak mengaku. Orang lain-lain yang puak-puak miskin, puak-puak yang rendah, yang mereka anggap ini puak-puak yang tidak mempunyai kedudukan yang penting dalam dunia ini, semua berduyun-duyun memeluk Islam. Mereka tinggal jauh di belakang. Sedangkan mereka anggap diri mereka cerdik. Mereka anggap saja cerdik. Mereka menganggap mereka pintar, mereka ahli fikir, tetapi tinggal di belakang.
Hasilnya apa terjadi? Terjadi pada mereka hasadan. Penyakit ini satu penyakit hasad, dengki. Jadi oleh kerana itu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan ialah bekerja sungguh-sungguh supaya orang beriman menjadi murtad. Dan ini kerja mereka sampai kepada hari ini pun mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah berhenti. Yang berhentinya barangkali orang Islam berhenti ada. Macam mereka tidak berhenti. Di mana ada kemiskinan, mereka bawa lah jarum mereka untuk tawar bantuan-bantuan. Dan mereka gunakan dengan sehalus yang mungkin untuk memesongkan, memurtadkan orang yang sudah beriman. Memurtadkan. Kita lihat mereka masuk di Darfur. Mereka masuk dengan membawa uang, membawa makanan. Roti pun sudah cukup pada kita ini. Mereka masuk ke Aceh selepas daripada tsunami. Mereka masuk negara-negara miskin. Mereka masuk di pedalaman. Tujuannya untuk memurtad. Bukan untuk mengajak masuk Yahudi, masuk Nasara. Yahudi tak suka orang masuk. Malah tak cukup syarat orang lain untuk memasuki agama Yahudi kerana darah. Syarat yang pertamanya, darah mesti darah Yahudi untuk masuk agama ini. Kristian mereka suka ke? Mereka suka memurtadkan. Mereka suka melalui tawaran makanan, bukan tawaran keuangan, makanan, sekeping roti, makanan untuk orang miskin. Gitu. Dan melalui pertubuhan dikesani bahawa pertubuhan Freemason, Rotary dan sebagainya ini, semuanya ini merupakan ada hubungan dengan gerakan agama untuk memesongkan akidah umat Islam. Katanya, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalau mereka ini boleh memurtadkan kamu. Apa sikapnya bila agama ini umat Islam yang dimurtadkan? Murtad di dalam Islam adalah satu kerja yang sangat keji, memurtadkan. Islam tidak meminta soal, tidak memaksa sesiapa masuk ke dalam Islam ini. Malah yang nak masuk dalam Islam, perhatikan dulu, belajar dulu, baca dulu, boleh terima tak boleh terima agama yang seumpama ini. Agama ini memerlukan perjuangan. Umpamanya agama ini mau menghubungkan seorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang kepada kitanya, ya makna hamba Allah ni nak masuk Islam, kita kata belajar dulu. Belajar dulu. Jangan cepat nak masuk. Cepat nak masuk ni kalau ada agenda di sebaliknya. Tetapi setelah mereka masuk, mereka tak boleh keluar. Tak boleh keluar kerana ingin membencikan Islam, tidak boleh. Ini namanya murtad. Hukuman ada disediakan bersama-sama dengannya dan hukumannya paling keras sekali. Ulama menyatakan bunuh orang itu. Tapi kita menyatakan selain daripada bunuh itu terhadap mereka murtad, dan sampai murtad mereka cuba mengganggu ketentraman umat Islam. Bunuh. Tapi kalau semata-mata murtad dia siap-siap, dia pergi seorang diri, pergilah. Kita pun rasa suka daripada duduk dalam Islam, duduk khianatkan Islam. Hasadan min indi anfusihim, kerana dengki dari dalam hati mereka, hati kecil mereka dengki. Jadi kalau begitu, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, selepas daripada nyata kepada mereka kebenaran Islam. Sebenarnya kebenaran tabiat Islam ini, tabiat Islam dengan sendirinya menyatakan kebenarannya. Artinya mukjizat Islam hari demi hari makin tersebar, makin ternyata kebenaran. Mana ada agama yang seumpama Islam? Bagaimana Islam dalam usianya yang tidak pernah sunyi daripada musuh, tetapi sentiasa berkembang. Dia berkembang di tengah-tengah negara yang dikuasai Kristian, dikuasai Yahudi, di tengah-tengah Islam yang tidak mempunyai kuasa pada tempat itu selain daripada umatnya menunjukkan ibadat, gaya hidup Islam, tetapi boleh berkembang di dalam negara itu. Catatan menyebutkan selepas daripada 11 September beribu-ribu orang Kristian memeluk Islam. Mengapa? Ini mukjizat, ini kebenaran. Kebenaran tak boleh dihentikan. Kebenaran akan mengambil tempatnya. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Fa'fu wasfahu, oleh itu maafkanlah dan biarkanlah kamu. Sebagai seorang Islam, apabila agama ini, orang Islam ini dimurtadkan oleh kuasa luar, bagaimana? Sudah tentunya rasa sakit hati.
Sakit hati orang yang ikhlas dengan Islam tidak akan meredakan umatnya ditarik dan dimurtadkan oleh sesiapa pun. Usaha-usaha ke arah memurtadkan ini amat menghiris hati umat Islam. Pada zaman ini apa yang disuruh oleh Islam? Fa'fu, maafkan sajalah. Maafkan. Wasfahu dan biarkan. Bila ini sebelum daripada turunnya ayat perang. Sebelum daripada turun ayat perang, apabila turun ayat memerintah mengizinkan perang, maka peperangan-peperangan yang berlaku adalah kerana pengkhianatan mereka tidak boleh menerima kedatangan Islam. Tak boleh. Oleh kerana itu maaf dan biarkan mereka. Islam menurunkan, memerintah, mensyariatkan konsep jihad, bukan sebarang jihad. Bukan sebarang jihad, bukan semuanya ada masalah jihad saja yang boleh menyelesaikan. Tidak. Kalau masalah jihad ini boleh menyelesaikan masalah, pada zaman awal lagi Islam akan menggunakan jihad sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Tapi 13 tahun Nabi tidak selesaikan. Banyak masalah, orang Islam dibunuh, diseksa, dijemur panas, diberkah dan berbagai-bagai lagi. Apakah penyelesaian itu melalui jihad, si perang? Tidak. Perang pada satu ketika yang lain sehingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Adalah hikmah di sebalik itu. Fa'fu wasfahu, maafkanlah kamu dan biarkanlah mereka. Bolehkah dosa usaha yang dilakukan oleh ahli kitab ini untuk memurtadkan Islam dan mereka memurtadkan orang Islam, kamu kita maafkan saja? Hak kita kah untuk maafkan itu? Hak manusia kah untuk memaafkan mereka yang menceroboh agama Allah? Apakah hak sesiapa boleh maaf maka mereka selesai? Tidak. Dosa antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala akan dihukumkan dengan sewajarnya. Sebab mereka menggunakan jalan-jalan untuk memurtadkan umat Islam. Yang disuruh maafkan ini atas gangguan yang kamu terima. Umat Islam terima rasa tak senang hati, rasa susah disebabkan adanya usaha-usaha ini. Mereka menggunakan segala keupayaan yang ada pada mereka. Kita merasakan sebuah salah hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah seumpama ini. Allah mengajar fa'fu wasfahu. Afa dalam bahasa Arabnya, afa artinya kalau lompat-lompat dalam di atas bumi ini, hapuskanlah ada tapak kaki, kesan tapak kaki, padamkan. Fa'fu, padamkan. Hati seseorang akan tergores kerana ia dicabar, ia disentuh, ia dipermainkan, hatinya tergores macam bumi apabila jatuh benda-benda yang besar ke atasnya, dia akan meninggalkan kesan. Ratakan hati kita, ratakan, yakni maaf dalam bahasa Arabnya disebut fa'fu wasfahu, maaf dan biarkanlah apa mereka nak lakukan itu. Hingga bila maafkan ini? Hatta ya'ti Allah bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala datangkan perintahnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan, tidak akan mengizinkan agama ini dipermain-mainkan oleh pihak-pihak yang tidak sukakan Islam. Allah sentiasa memerhatikan. Apakah maksudnya sehingga Allah mendatangkan perintahnya perang. Mereka akan saksikan bagaimana peperangan umat Islam, bagaimana Nabi SAW dalam peperangan. Mereka bolehkah mengatakan umat Islam ini umat yang pengecut, penakut? Misalnya peperangan Badar dan Uhud telah menyaksikan bagaimana kedatangan kedudukan orang Islam, bagaimana Nabi SAW, sahabat-sahabat menyatakan dalam peperangan bagaimana Nabi kunna iza hamiyal watisu ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami apabila peperangan memuncak, kami berlindung di belakang Nabi di tengah-tengah medan. Ketika pedang melayang di udara, kami berlindung katanya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin peperangan. Apabila diizin Allah Subhanahu wa taala, maknanya Nabi bukannya tak mahu perang. Tidak. Tetapi di sana telah ditentukan oleh Allah strateginya, waktunya, masanya dan kedudukan semuanya ini dipersiapkan oleh Allah. Nabi mahu perang itu. Tetapi bagaimana? Kufu aydiyakum wa aqimus salah. Dirikan sembahyang dan hentikan tangan kamu. Masa belum tiba.
peperangan mesti diatur dengan baik. Sebab itulah ulama Islam hari ini melihat apabila pelancong dibunuh di setengah negara Islam, wartawan ditawar kemudian dibunuh. Apakah ini Islam? Bukan Islam, bukan ajaran Islam. Terdakwa kata ini menghinakan ulama perbuatan ini, memusnahkan Islam. Mereka anggap bahawa mereka berjuang tapi mereka tak faham Islam. Mereka bunuh pelancong. Apa salahnya pelancong? Mereka masuk dengan kebenaran, mereka telah diakui, diberi perlindungan sepenuhnya. Maka orang ini sebenarnya mengkhianati Islam, katanya dalam satu khutbah yang disampainya 2 minggu lepas di Qatar. Demikian juga dengan membunuh wartawan dan sebagainya. Bukan caranya, katanya bukan caranya di dalam Islam. Kerana Islam tidak mengizinkan perang orang yang tidak terlibat. Tidak, malah orang kafir memusuhi orang kafir bukan kerana kafirnya. Tidak. Kafir itu penentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sediakan hukuman terhadap mereka. Tetapi jika mereka tidak menerima kedatangan Islam, tidak boleh menerima kebenaran Islam, lalu mereka mengganggu perkembangannya, maka ini satu kesalahan yang akan dibebankan bahawa umat Islam adalah bertanggungjawab sepenuhnya. Kita memahami konsep dakwah. Dakwah ini bukan bermakna kita ajak orang masuk Islam. Orang Islam tidak begitu. Dakwah pada hakikatnya ialah menyatakan kebenaran kepada orang bukan Islam. Mereka tak faham Islam, tak faham kebenaran. Jadi perlu beri peluang kepada pendakwah untuk menyatakan kebenaran Islam kepada orang kafir. Mereka mau masuk Islam masuk, tak mau masuk pun masalah mereka. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian seterusnya wa aqimus salata wa atuz zakata. Allah Subhanahu wa taala.